Adakah anda tahu apakah itu etika? Etika merupakan satu disiplin ilmu dan sains yang membicarakan sesuatu yang baik dan buruk, salah dan benar, serta apa yang dikehendaki menerusi suatu tanggungjawab dan kewajipan. Etika juga boleh ditarifkan sebagai suatu tata cara atau garis panduan yang telah ditetapkan pada suatu limit. Etika terdiri daripada peraturan-peraturan yang memandu tingkah laku seseorang. Seterusnya, adakah anda tahu apakah itu kod etika? Kod etika merupakan sesuatu profesion yang berfungsi untuk memberikan batasan-batasan mengenai pernyataan, tanggungjawab dan tingkah laku yang perlu dipatuhi oleh seorang pekerja sosial profesional. Kod etika dalam kerja sosial merangkumi etika kepada klien, rakan setugas, agensi, profesion, pekerja sosial itu sendiri dan masyarakat. Pegangan kepada etika profesion dapat memberikan perlindungan kepada pekerja sosial sebagai pemberi perkhidmatan dan klien sebagai penerima perkhidmatan. Setiap pekerja sosial akan mengalami situasi dilema. Tetapi, apakah itu situasi dilema? Situasi dilema merupakan satu situasi di mana satu keputusan perlu dibuat berdasarkan satu alternatif yang mungkin tidak disukai. Situasi dilema juga merupakan satu situasi yang dilalui di mana seorang tidak dapat ataupun tidak tahu membuat keputusan.
Situasi dilema dalam kes penyalahgunaan data sebagai tanggungjawab pekerja sosial terhadap klien adalah pekerja sosial mengalami situasi dilema apabila keliru sama ada mahu atau tidak membantu klien yang terlibat dalam penyalahgunaan data. Mereka akan menghadapi masalah kerahsiaan pekerja sosial dan klien terhadap aktif keluarganya, iaitu klien tidak ingin keluarganya mengetahui bahawa dia adalah seorang penagih data. Cara mengatasi situasi dilema terhadap klien. Yang pertama, pekerja sosial patut sedar dan mengawal diri dengan berkesan supaya dapat menjalankan kerja secara profesional. Kedua, pekerja sosial haruslah sentiasa mengingati diri bahawa tidak boleh memandang rendah terhadap klien walaupun klien terlibat dalam kes penyalahgunaan data serta sentiasa mematuhi nilai dan etika kerja sosial yang dipelajari. Yang ketiga, pekerja sosial perlu menghormati keputusan klien dan menolong klien menyimpan rahsia untuk mengelakkan klien distigma dan diskriminasi oleh masyarakat serta berbincang dengan klien tentang kehendak dan keperluannya. Situasi dilema dalam kes ini adalah sumber-sumber yang terhad semasa menjalankan proses intervensi seperti meja, kerusi, mesin pencetak, bilik dan sebagainya tidak dapat menampung bilangan kes yang semakin meningkat. Sebagai contohnya, ketidakcukupan bilik akan menyebabkan pekerja sosial perlu berkongsi bilik dengan rakan setugas dan perkara ini akan menyebabkan klien rasa tidak selesa dan tidak mempunyai privasi. Serta ketidakcukupan peralatan milik pekerja sosial itu sendiri, contohnya pekerja sosial terpaksa berkongsi mesin pencetak dengan rakan setugas. Cara mengatasi situasi dilema di tempat kerja. Yang pertama, pekerja
sosial boleh berbincang dengan rakan setugas agar kita boleh bertoleransi dan bekerjasama mengatur masa untuk menggunakan mesin pencetak atau bilik untuk menjalankan proses intervensi. Kedua, pekerja sosial perlu menentu tindakan yang wajar untuk mengatasi situasi yang dilema. Sebagai contoh, pekerja sosial sepatutnya berunding dengan pihak atasan untuk memberi peralatan dalam bilangan yang cukup supaya proses intervensi dengan klien berjalan dengan lancar dan berkesan. Situasi dilema terakhir dalam kes perbezaan pendapat sebagai tanggungjawab pekerja sosial terhadap rakan setugas kita adalah perbezaan pendapat semasa berbincang pelan tindakan untuk membantu klien selesai masalah, serta perbezaan latar belakang rakan setugas adalah berasaskan latar belakang yang berbeza seperti agama, budaya dan adat resam. Mengatasi situasi dilema terhadap rakan setugas. Yang pertama, pekerja sosial haruslah menggunakan dan menerapkan kemahiran komunikasi semasa menjalankan perbincangan pelan tindakan klien dengan rakan setugas supaya dapat mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selesa dan sejahtera. Kedua, pekerja sosial perlu belajar untuk menghormati, memahami budaya, adat resam mereka serta saling menghormati untuk mengelakkan berlaku pergaduhan atau perselisihan faham antara rakan setugas. Sebagai contoh, pekerja sosial tidak merancang aktiviti pada hari Jumaat supaya tidak mengganggu masa sembahyang rakan setugas yang beragama Islam, dan pada bulan puasa tidak makan dan minum di hadapan mereka.